Nah, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang jadual spesifikasi ujian JSU iaitu bagi subjek PIMK 3123 Pentaksiran dalam Pendidikan Islam, dan pensyarah kami adalah Encik Muhammad Zainal Abidin bin Cik Mud. Okay, seterusnya Okey, saya perkenalkan diri. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Saya sendiri, Nazifah Wadia binti Muhammad, bersama Muhammad Afiq dan juga Nurul Najihah. Seterusnya kita pergi lebih lanjut mengenai pengenalan bagi JSU ini. Okey, menurut Galera, pentaksiran merupakan satu proses untuk kita kumpul dan kita terjemah secara saintifik tentang satu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi pentaksiran dalam bilik darjah. Yang baik adalah pentaksiran bilik darjah yang baik adalah bermula dari penetapan sasaran dan matlamat pembelajaran yang sesuai, jelas dan spesifik. Jadi seperti mana kita tahu, pentaksiran ni adalah penting untuk kita nilai sejauh mana kefahaman pelajar, tapi perlulah dengan pentaksiran yang sesuai dan betul lah, dan dengan adanya JSU inilah akan menentukan tahap mana kefahaman pelajar. Tetapi JSU ini perlulah kita rancang dan kita bina tu mengikut sistematik dan juga berperingkat supaya tiada keralatan dalam setiap soalan yang kita agihkan lah. Dan JSU ini perlulah kita rujuk mengikut taksonomi belum yang telah kita tetapkan sebelum ini. Dan seterusnya, okey, kita lihat pula kepada objektif utama JSU, pembinaan JSU ini. Okey, yang pertama adalah JSU ni berperanan dalam persediaan awal sebelum kita tetapkan mana-mana topik atau bidang pengajaran yang lebih khusus dan yang perlu kita masukkan. Sebagai contohnya, dengan JSU ni kita tahu dah kita nak masukkan bidang sirah ke, jawi ke, akidah ni yang mana yang perlu kita masukkan. Contoh dia 2 soalan ke 3 soalan ke macam tu. Maknanya kita dah tahu dah banyak mana kita perlukan masukkan dalam akidah, dalam sirah ataupun ibadah. Okay, seterusnya, membantu dalam kita selaras serta seragamkan bilangan dan item soalan yang diperlukan bagi setiap ujian yang kita bina. Okay, sebagaimana kita tahu, bila kita dah tahu bidang mana kita nak masukkan dalam soalan 1, 2 dan 3, jadi secara automatik kita boleh selaraskan dan kita seragamkan banyak mana soalan atau bilangan item yang kita perlukan. Contoh dalam Al-Quran hafazan 2 soalan macam tu, ataupun dalam sirah kita perlu masukkan 3 soalan. Okey, itulah yang kedua. Dan yang ketiga adalah kesahan dan keutuhan item soalan akan lebih terjamin dan selamat untuk diguna pakai semasa ujian. Yang mana JSU ni penting, kesahan dia amat penting supaya untuk kita tahu soalan tu boleh kita guna pakai lagi tak untuk ujian seterusnya bila kita binanya JSU ni. Dan seterusnya, yang terakhir adalah soalan tersebut akan menjadi lebih berkualiti kerana JSU tu kita dah bina secara tersusun. Sebagaimana kita tahu, dalam setiap soalan yang kita bina, kita dah selaraskan adanya soalan analisis, adanya soalan memahami, adanya soalan mengingat. Jadi bila kita dah selaraskan, maknanya dia dah tersusun dan secara automatik soalan tu akan menjadi lebih berkualiti dan murid juga akan lebih mudah untuk faham soalan dia jenis macam mana. Okey, seterusnya, tujuan JSU saya serahkan kepada rakan saya, Najihah. Okay, baiklah. Terima kasih Nazifah. Okay, seterusnya kita beralih kepada bahagian yang ketiga iaitu tujuan JSU. Di sini kami nyatakan 4 tujuan JSU iaitu yang pertama, untuk memastikan aras kesukaran ujian tu adalah sama dengan pencapaian yang ingin diatur. Maksudnya, sekiranya guru ataupun penggubat soalan itu dia sudah tetapkan, dia nak pastikan ada murid yang boleh jawab dan juga ada juga setengah soalan tu mungkin tak semua murid boleh jawab. Jadi dalam pembinaan JSU tu sudah semestinya kita akan letak soalan aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Jadi aras tinggi ni adalah untuk memastikan tahap pencapaian murid tu, di mana
mungkin ada murid yang boleh jawab dan mungkin juga ada yang tak boleh jawab. Okey, tujuan yang kedua pula adalah untuk menetapkan jenis soalan yang akan dibangunkan oleh pengubah soalan. Maksudnya kat sini, di mana dalam pembinaan JSU itu kita akan tetapkan jenis soalan. Maksudnya tak semua bidang tu kita akan letakkan satu-satu soalan. Jadi maksudnya kat sini kita akan tetapkan sama ada tajuk ini nak letakkan pada bahagian objektif ataupun subjektif, ataupun semua soalan yang akan dibangunkan itu menggunakan jenis soalan yang sama, iaitu soalan subjektif. Objektif itu pun boleh juga. Okey, yang ketiga adalah membantu dalam membentuk satu bentuk kertas soalan yang teratur dan berkualiti. Bentuk ni berkualiti ni maksudnya dalam JSU itu akan ada tajuk-tajuk yang hendak diuji, di mana dengan menentukan aras tahap kognitif. Aras tahap kognitif ini dengan menggunakan taksonomi Bloom, iaitu 6 tahap itu. Yang pertama, mengingat, memahami, mengaplikasi, menilai, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Okey, yang terakhir, tujuan JSU yang terakhir adalah untuk memastikan setiap penilaian yang dibuat itu adalah sistematik. Maksudnya kat sini, guru ni tak memberi markah kepada murid secara sembarangan, sebabnya murid tu perlu menjalani ujian terlebih dahulu dan guru akan menginterpretasi hasil ujian itu. Sebab itu barulah guru tu boleh membuat penilaian ke atas murid sama ada murid ini sudah menguasai ataupun belum menguasai topik-topik yang telah diajar. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih kepada kepentingan JSU. Di sini kami nyatakan 3, iaitu yang pertama, menggalakkan item soalan tidak dibina secara sembarangan. Yang kedua, menjamin kesahan ujian. Yang ketiga, topik diuji mengikut keutamaan. Kenapa pentingnya JSU ni untuk mengelakkan item soalan tidak dibina secara sembarangan? Sebabnya dalam JSU itu kita telah tetapkan tajuk apa yang akan diuji, topik mana yang akan diberikan pemberatan. Maksudnya topik mana yang akan diberikan pemberatan ni, maksudnya tak semua topik ni akan ada bilangan soalan yang sama. Mungkin ibadah tu ada 3, sebabnya tempoh pengajaran itu lama berbanding dengan jawi. Itulah contohnya. Yang kedua, menjamin kesahan ujian. Seperti kita tahu, kesahan ni, bagaimana kita nak dapat menjamin kesahan ujian ni adalah dengan penetapan tajuk dalam pembinaan JSU itu. Di mana tak semua tajuk yang akan kita letakkan dalam sesuatu ujian. Kita akan pilih mana-mana tajuk yang difikirkan penting kepada dalam sesuatu ujian tersebut. Sebagai contoh, kalau ujian awal tahun, kita tak bolehlah letak topik yang terakhir dalam sesuatu bidang tu. Mungkin topik 1, 2 untuk ujian awal tahun. Begitu juga kepentingan yang ketiga, iaitu topik diuji mengikut keutamaan. Di mana dalam pembinaan JSU ini kita ada pengiraan yang tertentu, iaitu kita untuk tetapkan bilangan item tu adalah bermula daripada pengiraan bilangan jam yang dipelajari. Maksudnya kalau contoh bidang sirah belajar 3 jam, 3 jam bahagi keseluruhan jam masa tu, barulah kita tahu berapakah bilangan yang sepatutnya letak soalan sirah itu dalam sesuatu ujian tersebut. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih kepada langkah pembinaan JSU yang akan dibentangkan oleh Afiq. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan meneruskan tentang langkah pembinaan JSU, di mana saya akan menerangkan secara pembinaan yang secara ringkas dan secara umum untuk pembinaan JSU ni. Jadi yang pertama adalah tentang mengkaji sukatan pelajaran, yang kedua menganalisis objektif pengajaran, yang ketiga menentukan bilangan soalan, dan yang keempat iaitu yang terakhir menentukan jenis soalan. Jadi yang pertama ini mengkaji sukatan pelajaran. Mengkaji sukatan pelajaran untuk memperoleh maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Kandungan sukatan pelajaran perlu dianalisis untuk menentukan kepentingan setiap
tajuk kandungannya. Jadi untuk mengkaji sukatan pelajaran ni kita memerlukan kepada RPT iaitu Rancangan Pengajaran Tahunan dan juga DSKP, Dokumen Standard Kurikulum Pembelajaran. Untuk kedua-dua tersebut diperlukan untuk menghasilkan JSU. Jadi daripada situ bolehlah tahu di mana penggunaan atau pembelajaran topik-topik di dalam kelas dan juga untuk sebagai medium untuk membuat JSU. Jadi yang kedua adalah untuk menganalisis objektif pengajaran. Objektif pengajaran ini dianalisis untuk menentukan pelajaran, pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji. Analisis objektif pengajaran ini juga untuk menentukan tahap kesukaran mana yang perlu diuji. Jadi untuk ini setiap JSU perlulah ada objektif sebagai satu tanda aras di mana untuk mengujilah dalam ujian tersebut untuk dihasilkan sama ada tajuk ni perlu atau tidak dan juga mencapai tak apa objektif yang ingin dicapai untuk sesuatu ujian tersebut. Jadi yang ketiga adalah menentukan bilangan soalan. Setelah menentukan domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur, kita seharusnya dapat menggubal dan membentuk soalan yang sesuai berdasarkan tajuk, peringkat atau aras kemahiran. Seterusnya membina soalan yang bersesuaian dengan isi pengajaran dan juga tahap kecerdasan murid. Jadi untuk penentuan bilangan soalan ini adalah memerlukan kepada pengiraan jam, pengiraan topik, pembelajaran setiap topik. Jadi daripada situ kita boleh menghasilkan pembinaan item soalan dan juga JSU yang lebih sistematik dan juga tersusun. Jadi yang terakhir adalah untuk menentukan jenis soalan. Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran, domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur. Jadi daripada topik dan juga objektif dan juga bilangan soalan, jadi daripada sini nak tentukan sama ada topik ini diperlukan pada aras rendah ke, aras sederhana ke, aras tinggi. Daripada situ bolehlah dibina soalan-soalan yang soalan-soalan atau item soalan yang untuk diuji mengikut tahap-tahap tertentu. Daripada situ apabila telah tersusunnya semua perkara, keempat-empat perkara ni, maka terbinalah JSU tersebut. Jadi ini adalah contoh yang kami hasilkan JSU kami yang mana 11 soalan untuk objektif dan juga 4 soalan untuk subjektif. Daripada sini kami meletakkanlah setiap tahap tersebut ada soalan-soalan yang ditentukan bagi bidang tertentu dan juga subjektif. Subjektif mempunyai 4 soalan di mana kami hanya memfokuskan kepada aras rendah 1 dan juga aras tinggi kepada 3 soalan. Jadi saya akan serahkan semula kepada rakan saya untuk kesimpulan. Okey, baiklah. Untuk kesimpulannya, pembinaan item yang berkualiti ini hendaklah melalui satu proses yang sistematik dengan mengambil kira keseluruhan peringkat seperti penentuan tujuan ujian, membina JSU, menggubal item ujian, mentadbir ujian serta modifikasi dan pemurnian item, mentadbir item dan juga menginterpretasi item. Di mana di sini boleh nyatakan bahawasanya untuk menghasilkan sesuatu item yang berkualiti itu perlulah ada satu proses yang panjang. Maksudnya perlu adanya proses pembinaan JSU, pembinaan item dan mentadbir item dan juga sebagainya. Apabila dalam setiap peringkat ini terdapat langkah-langkah yang perlu dipatuhi, terutamanya dalam pembinaan JSU sebagaimana yang telah Afiq bentangkan bagi tahu tadi, langkah-langkah pembinaan JSU. Kenapa perlunya patuhi langkah-langkah pembinaan JSU ini adalah untuk memastikan item yang digubal itu adalah berkualiti dan mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi untuk menguji prestasi murid. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.